Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Persoalan tentang salatul tasbih, di mana salatul tasbih ini satu salat yang dipertikaikan oleh sebahagian ulama dan sebahagian ulama lain menerimanya berdasarkan kepada hadis yang panjang. Hadis yang panjang disebut dengan nama hadis Ibnu Abbas, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bapa saudaranya Abbas bin Abdul Talib, "Ya Abbas, ya ammi." Wahai Abbas, wahai bapa saudaraku, nak ke tidak aku beri kepada bapa satu perkara? Maka Nabi kita sebutlah hadis ini panjang sekali, iaitulah tentang dia panggil hadis salatul tasbih. Hadis salatul tasbih ni panjang, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Di dalam sebuah kitab namanya Bughyatul Mutatawwi' fi Salatit Tatawwu' yang ditulis oleh sahibul fadilah Dr. Muhammad Umar Salim Bazamul, seorang pensyarah di Universiti Ummul Qura di Mekah. Dia telah buat penelitian kepada hadis salat tasbih. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, sebahagian ulama mengatakan salat tasbih ini tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dianggap sebagai satu perbuatan yang di luar daripada sunnah. Tapi dalam buku ini, Bughyatul Mutatawwi' ini, dan telah diterjemah dengan bahasa Indonesianya, meneladani salat-salat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang yang tak boleh bahasa Arab, tengok dalam terjemahan yang sudah ada, pustaka Imam Syafi'i. Apa komentar hadis ini? Kata di Syekh Dr. Umar, seorang doktor yang profesor yang mengajar hadis di Jamiah Ummul Qura. Dia kata hadis ini darjah dia hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab As-Salah dan lain-lain ulama. Hadis ini dinilai kuat oleh sekelompok ulama, di antaranya Imam Abu Bakar Al-Ajuri, Abul Hasan Al-Maqdisi, Al-Baihaqi, Ibnu Mubarak, dan lain-lain, Al-Imam An-Nawawi, As-Subki, Al-Bulqini, Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, Ibnu Hajar, As-Suyuti, Al-Laknawi, As-Sindi, Az-Zubaidi, dan juga ulama mutaakhir seperti Al-Syekh Ahmad Syakir dan juga Syekh Al-Albani di kalangan ulama mutaakhirin. Jadi sebahagian kelompok ulama ini yang disebut nama menerima hadis ini. Sebahagian tak terima. Kerana itulah bagi ana pandangan peribadi saya kata kalau siapa nak buat, tapi ana sendiri tidak buat. Cuma kita kena ingat, hadis ini kalau kita lihat, seolah-olah kita boleh mendapat keampunan semua sekali kalau kita buat. Keterangan yang berkaitan dengan salat tasbih ini, iaitulah meskipun khitab Nabi dalam hadis ini dituju kepada Ibn Abbas, tapi hukumnya umum. Yang kedua, disebut di sini Allah akan mengampuni dosa-dosamu, yang pertamanya, yang terakhirnya, yang lamanya, yang barunya, yang tidak sengaja, yang sengaja, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi ataupun yang terang-terang. Jika kita kata, ini komentar daripada Dr. Umar, tidak sengaja, al-khata' di sini berarti yang tidak dianggap berdosa. Itu maksudnya. Jadi bagaimana mungkin kita kategori dalam perbuatan berdosa? Jawabnya, maknanya kita kesalahan tu kesalahan lah, tapi tidak berdosa kerana yang tersebut. Masalah yang keempat, masalah yang ketiga, dalam kitab Tanqih 5 fi salatit tasbih menyebutkan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahawa seorang hamba tidak boleh mengambil hadis-hadis ini tentang anjuran untuk mengerjakan amal-amal yang mencakup pengampunan dosa seperti dengan bersandar kepadanya lalu membiarkan dirinya membuat dosa. Dia kata oleh kerana hadis ini nak hapus semua dosa yang terlepas, yang tersembunyi, maka boleh kita buat dosa. Lepas tu kita sembahyang tasbih, hapus dosa. La, abadan, sama sekali tidak. Ini bukan peluang untuk kita buat dosa. Kalau nak buat dosa juga, berat kita. Dan yang keempat, tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang syarat tertentu, surah tertentu yang dibaca pada rakaat-rakaat salat tasbih. Yang zahirnya hadis tasbih ini salat tasbih ini dilakukan secara satu salam, malam atau siang, dan hadis ini tidak menunjukkan dilakukan secara berterusan dan juga tidak boleh dilakukan secara berjamaah, kerana tidak ada riwayat yang Nabi kita suruh Abbas ini salat berjamaah. Jadi apa yang dibuat hari ini kadang-kadang menjadi amalan tetap.
setengah perhimpunan ni, biasanya orang muslimat ni suka sangat buat solat tasbih setiap minggu berjamaah. Jadi kita mengatakan solat berjamaah ini mesti ada dalil yang membenarkan. Seperti solat Ramadan, qiyam Ramadan, itu dalil Nabi kita buat. Solat sunat istisqa, solat sunat air raya, ini dalil. Tapi nak anjurkan tasbih setiap minggu macam ni, tidak ada dalil yang membenarkan. Itu pun kalau kita menerima hadis tadi kuat. Kalau tak terima hadis awal-awal lagi, tidak terjadi. Inilah peringatan kita bahawa salat tasbih ni salat yang dipertikaikan kesahihannya. Kalau kita terima, maka dijadikan dia amalan fardi syakhsi dan mesti tetap. Malam hari raya mesti tasbih. Tak. Pada pagi Jumaat mesti tasbih. Buat bila-bila masa yang kita ada kelapangan, dan tidak perlu berjamaah, panggil orang ramai-ramai berkumpul untuk lakukan salat tasbih. Lakukan salat secara perlahan-lahan. Cuma ada juga kadang-kadang jemaah tanya saya, "Ustaz, macam mana?" Saya kata, saya salat tasbih ni di antara salat yang dipertikaikan oleh ulama, maka saya mengambil pendirian saya tidak melakukan. Kalau orang laku tu kita tak larang, tapi jangan jadikan amalan tetap, rutin, berwaktu dan berjamaah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.